Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengklasifikasikan varian baharu COVID-19 dari India membimbangkan. Ketua Teknikal COVID-19 Program Kecemasan WHO, Maria Van Kerkhove berkata, varian B1617 lebih berbahaya dan lebih mudah merebak. Beliau juga berkata kajian awal mendapati vaksin kurang berkesan untuk menetralkan varian tersebut. Firma bioteknologi Amerika Syarikat Novavax telah menangguhkan rancangan untuk mendapatkan kelulusan bagi vaksin COVID-19. Kenyataan firma itu menyebut pihaknya berharap untuk memfailkan permohonan kelulusan di Amerika Syarikat dan Eropah pada suku ketiga tahun ini. Vaksin NVX-CoV2373 keluarannya mempunyai tahap keberkesanan 100% melindungi individu daripada COVID-19 dalam fasa ketiga ujian klinikal di Britain. Ia juga mencatat 89.7% keberkesanan bagi melindungi individu daripada mana-mana bentuk penyakit. Sementara itu, pihak pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat membenarkan vaksin Pfizer-BioNTech diberikan kepada kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun. Pemangku Pesuruhjaya FDA Janet Woodcock dalam satu kenyataan menyifatkan ia sebagai langkah penting dalam memerangi pandemik COVID-19. Menurutnya, langkah itu dapat melindungi generasi muda selain mempercepat usaha dalam memastikan rakyat dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Pemberian vaksin Pfizer-BioNTech kepada kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun di Eropah akan diluluskan secepat mungkin, seawal-awalnya bulan ini. Demikian menurut pengarah eksekutif Agensi Ubat-ubatan Eropah EMA, Emma Cook. Beliau berkata pada masa ini EMA menetapkan sasaran kelulusan pada Jun. Namun, usaha sedang giat dijalankan untuk mempercepatkan kelulusan kepada penghujung Mei. Sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dalam serangan udara tentera Israel ke atas Gaza. Menurut Hamas, ini termasuk 9 kanak-kanak. 65 yang lain cedera. Terdahulu, rejim Zionis mengesahkan sedang mengebom kedudukan Hamas di Gaza. Dalam pada itu, warga Palestin memenuhi ruang Hospital Maqasid di timur Baitul Maqdis. Mereka cedera dalam pertempuran dengan polis Israel di kawasan Masjid Al-Aqsa. Malah ada mangsa yang buta selepas ditembak menggunakan peluru getah. Menurut pengarah hospital berkenaan, Adnan Farhud, lebih 100 lagi mangsa mendapatkan rawatan semalam. Lebih 700 warga Palestin dilaporkan cedera sejak tentera Zionis menggunakan kekerasan ke atas jemaah di Masjid Al-Aqsa Jumaat lepas. Rakyat di Jordan dan Turki bersatu mengutuk keganasan Israel terhadap Palestin. Di Amman, beribu-ribu rakyat Jordan berhimpun berhampiran kedutaan Israel bagi mendesak kerajaan membatalkan perjanjian damai dengan Israel. Jordan juga telah memanggil kuasa usaha Israel untuk menyuarakan kecaman berikutan tindakan kekerasan tentera Zionis ke atas jemaah di Masjid Al-Aqsa. Di Turki, beribu-ribu rakyat berhimpun di luar bangunan konsulat Israel di Istanbul bagi membantah kekejaman Zionis terhadap penduduk Palestin. Perhimpunan aman turut diadakan di bandar Diyarbakir. Selain rakyat Turki, perhimpunan disertai rakyat Syria dan Palestin yang tinggal di negara itu. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu turut mengadakan mesyuarat tergempar mengenai keganasan di Baitul Maqdis. Namun sehingga kini belum ada sebarang kenyataan dikeluarkan. Seorang diplomat memaklumkan 15 negara anggota majlis masih membincangkan kandungan dalam draft kenyataan yang dicadangkan oleh Norway. Sukan, Fulham tersingkir dari Liga Perdana Inggeris. Ia susulan kekalahan 0-2 kepada Burnley awal pagi tadi. Kelab itu akan menyertai West Bromwich Albion dan Sheffield United dalam Liga Kejuaraan musim depan. Sementara itu, penyerang antarabangsa Uruguay Edinson Cavani sah menyambung kontrak selama setahun dengan Manchester United. Sebelum ini, bekas penyerang Saint-Germain itu dilaporkan tidak gembira bersama MU dan ingin kembali ke Amerika Selatan. Namun, dia telah berjaya mengatasi isu tersebut. Cavani setakat ini telah menjaringkan 15 gol untuk MU dalam 35 perlawanan. Akhir sekali, tenis terbuka Itali, pemain remaja tuan rumah Jannik Sinner akan bertemu juara sebanyak 9 kali Rafael Nadal pada pusingan kedua. Pada perlawanan pembukaan, Sinner menumpaskan pemain Perancis Ugo Amber 6-2 dan 6-4. Sekian berita yang disunting oleh Emin Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.